Assalamualaikum dan apa kabar semua? Selamat datang ke rancangan Didik TV 2023. Bersama dengan saya Nisa K. Hari ini kita akan belajar tentang subjek penghayatan etika dan peradaban. Yang seronoknya, kita akan bersama seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Macam biasa, jom kita tengok profil cikgu kita hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, bersama dengan kita hari ini Cikgu Rusianti Sidik. Apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Cikgu sehat. Nisa, apa khabar? Alhamdulillah, saya pun sehat Cikgu. Baik Cikgu, saya seronok hari ini bersama dengan Cikgu. Dan lagi seronok, kita bersama dengan pelajar-pelajar yang lain. Boleh Cikgu perkenalkan kepada kami? Okay, namun yang pasti Nisa, cikgu bukan keseorangan. Cikgu bawa juga pelajar-pelajar cikgu yang lain. Mari kita berkenalan dengan pelajar cikgu yang pertama. Okay, pelajar kita adalah Nursery bin Zahari. Seterusnya Nurul Jannah binti Muhammad Tamyiz. Dan yang berikutnya Zainoli binti Jailani. Dan pelajar yang berikutnya Muhammad Ashraf bin Abu Bakar. Kemudian kita ada Nur Farah Azila binti Muhammad Razif. Dan yang terakhir Nurul Huda binti Musa. Wah, kita tengok cikgu kita hari ini dengan berpakaian Arab, serba hitam. Adakah yang kita nak belajar sekejap lagi ni berkaitan dengan apa yang cikgu pakai? Ada-ada saja awak ni Nisa, tapi memang betul apa yang awak katakan tu. Apa yang cikgu pakai hari ini sudah tentu ada kaitannya dengan apa yang kita hendak belajar. Baiklah, untuk subjek penghayatan etika dan peradaban, tajuknya adalah Kepelbagaian Tamadun Islam dan Melayu. Mari kita lihat objektif pengajaran. Yang pertama, memahami tentang hubungan citra semesta dengan etika di dalam tamadun Islam dan Melayu. Yang kedua, mengetahui tentang isu-isu etika dan peradaban dalam tamadun Islam dan Melayu. Yang ketiga, menghayati nilai-nilai murni dalam tamadun Islam dan Melayu. Kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Kembali lagi kita bersama dalam rancangan Didik TV. Silakan cikgu. Baiklah Nisa, kita teruskan pelajaran kita hari ini dengan tajuk etika dan peradaban dalam Kepelbagaian Tamadun Islam dan Melayu. Okey, tanpa buang masa, boleh tak kalau cikgu nak minta pelajar kita yang bernama Nursery untuk terangkan apa itu tamadun Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sahabat sekalian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dua tajuk. Tajuk yang pertama iaitu Tamadun Islam. Tamadun Islam bermula pada kurun ke-7 Masihi di semenanjung Tanah Arab, iaitu sejak kerajaan di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Tampuk pimpinan seterusnya diambil alih oleh para sahabat serta penguasa-penguasa Islam yang hebat seperti tokoh-tokoh di zaman Khulafa ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah serta Turki Utsmaniyah. Ia seterusnya berkembang yang meluas dari barat ke Asia Timur. Etika Islam adalah dikaitkan dengan istilah akhlak atau jamak daripada khuluq di dalam bahasa Arab. Dari sudut bahasa, ia bermaksud sikap, tabiat, budi, pekerti, perangai dan tingkah laku. Dari sudut istilah pula, ia dimaksudkan sebagai tingkah laku semula jadi atau kebiasaan individu yang dipancarkan hasil daripada keadaan jiwa seseorang individu tersebut serta tanpa pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Tajuk yang kedua iaitu sumber etika dalam Islam. Sumber etika dalam Islam ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala perbuatan dan perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam melihat bahawa etika itu bukanlah hasil daripada timbang tara, pemikiran atau kebijaksanaan manusia biasa. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulnya sahaja yang mempunyai
autoriti terhadap sistem etika ini. Islam mempunyai standard serta prinsipnya sendiri yang disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Disebabkan oleh ciri unik ini, maka sistem etika Islam adalah bersifat kekal serta tidak akan berubah-ubah dan tidak ditelan zaman kerana ia bersesuaian dengan fitrah manusia seiring dengan peredaran masa. Seterusnya, prinsip utama di dalam etika Islam mempunyai 4 perkara. Yang pertama, etika mestilah selari dengan fitrah manusia. Secara semula jadinya, manusia dilahirkan dengan fitrah yang sukakan kebaikan dan sukakan akhlak yang baik. Contohnya, tolong-menolong, bercakap benar, bersikap adil dan lain-lain. Namun, mereka juga terdedah kepada perkara-perkara sosial yang mempengaruhi mereka seperti ibu bapa, keluarga serta masyarakat. Islam memandang bahawa seharusnya manusia akan merasa malu dengan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan fitrah mereka seperti hasad dengki, berdusta, zalim terhadap sesama manusia. Akhlak yang baik dikatakan sesuatu perlakuan yang menenangkan jiwa, manakala perlakuan yang buruk akan menimbulkan perasaan tidak tentu hala di dalam hati serta merasakan mempunyai kelemahan yang sebolehnya mahu disembunyikan daripada pengetahuan orang lain. Maka dapatlah disimpulkan bahawa etika Islam itu selari dengan fitrah manusia, melainkan fitrah itu sendiri telah tercemar. Kedua, etika mestilah selari dengan ad-din, iaitu agama. Dalam Islam, orang yang mempraktikkan etika atau akhlak yang mulia dilihat sebagai orang yang berjaya mempamerkan iman serta agamanya. Manakala orang yang melakukan perbuatan yang keji dianggap sebagai orang yang lemah iman serta agamanya. Yang ketiga, etika mestilah membicarakan tentang 2 dimensi sikap manusia, iaitu dimensi positif dan dimensi negatif. Dimensi positif yang disebutkan di dalam Al-Quran ialah al-ilmu, iaitu ilmu pengetahuan. Kedua, al-bayan, wacana intelektual. Selalu dikaitkan dengan fitrah semula jadi manusia yang suci. Manakala dimensi negatif pula menyebut tentang sikap-sikap buruk seperti zalim, terburu-buru, berbalah, berputus asa sebagai sikap-sikap yang bertentangan dengan fitrah manusia serta terbit hasil daripada nafsu jahat manusia. Dan yang terakhir adalah etika mestilah menyantuni hubungan manusia secara personal dan interpersonal. Personal melibatkan proses tazkiyatun nafs, iaitu penyucian diri, satu proses yang mana melibatkan penambahbaikan intelek serta kerohanian jiwa yang berterusan. Proses ini amat penting agar dapat memastikan jiwa manusia itu sentiasa suci dan bersih daripada sifat-sifat yang buruk dan tidak disukai dalam Islam. Interpersonal menekankan sikap-sikap yang patut diamalkan oleh manusia agar hubungannya dengan masyarakat serta makhluk lain terpelihara agar dapat hidup aman serta saling bekerjasama, bersifat pemurah, bertimbang rasa, mempermudahkan urusan orang lain serta mengucapkan kata-kata yang baik sesama manusia. Nilai etika dalam Islam yang pertama ialah amanah. Dari segi bahasa, amanah bermaksud aman, damai, tenteram, selamat dan harmoni. Secara istilahnya, amanah bermaksud menyerahkan tanggungjawab kepada seseorang yang berhak menerimanya dan dipercayai agar melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan jayanya tanpa mengabaikannya. Amanah pertama ialah terhadap Allah. Sebagai hamba, taat kepada perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Sebagai khalifah, memelihara, memakmurkan serta membangunkan bumi agar lebih sejahtera. Kedua, terhadap Rasulullah. Untuk memelihara, menghargai, mencontohi serta mengamalkan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah yang ketiga ialah terhadap diri sendiri, iaitu lahiriah, menjaga kebersihan, kesihatan, memberi hak kepada anggota panca indera. Yang kedua, iaitu rohaniah. Anggota panca indera digunakan untuk beribadah dan bukannya untuk perbuatan yang sia-sia serta dilarang. Yang seterusnya, amanah terhadap orang lain. Setiap manusia itu mestilah menjalankan amanahnya terhadap masyarakat, sama ada dari sudut perkhidmatan,
saling tolong-menolong, bekerjasama, bersikap ihsan, bercakap benar serta mengeluarkan zakat dan bersedekah. Nilai etika Islam yang kedua ialah tolong-menolong. Orang Islam berkewajipan menolong sesama manusia di dalam 3 kategori, iaitu menolong para kerabatnya iaitu keluarga, menolong jiran, sesama Islam serta menolong jiran bukan Islam. Sebagai contoh, sikap orang Ansar menolong orang Muhajirin. Kaum Ansar yang tinggal menetap di Madinah menerima kedatangan Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah dengan hati yang terbuka serta bersedia menolong mereka dari sudut keuangan serta tenaga fizikal dengan ikhlas tanpa mengharapkan ganjaran. Nilai etika Islam yang ketiga ialah pemurah. Bersikap pemurah dapat diertikan dengan amalan membelanjakan hartanya di dalam hal-hal yang dituntut oleh syarak. Ia terbit daripada pengorbanan, iaitu pengorbanan daripada sudut perbelanjaan serta mewakafkan harta dan mendermakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan ganjaran ataupun pujian. Infaknya membersihkan hati sang pemberi harta daripada segala sifat riak, sombong dan bongkak di atas pemilikan hartanya. Yang seterusnya menanam sikap saling sayang menyayangi serta prihatin sesama insan. Yang seterusnya, status ekonomi masyarakat akan maju dan membasmi kemiskinan serta kadar jenayah. Nilai etika Islam yang keempat ialah sabar. Dari sudut bahasa, sabar bermaksud dapat diertikan sebagai menahan diri. Secara istilah, ia merujuk kepada menahan atau menanggung diri daripada melakukan perkara-perkara yang jelek yang didorong oleh nafsu kepada perkara-perkara yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini dianggap sebagai pentas di mana manusia diuji dengan pelbagai rintangan dan pancaroba hidup, sama ada dari sudut keuangan, kesihatan dan sebagainya. Jiwa perlu dididik supaya menjadi kuat dan kental dalam menghadapi segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Orang yang hilang sabarnya acap kali memperlihatkan amarahnya, berputus asa serta menyalahkan takdir di atas kesusahan yang menimpa ke atasnya. Sebaliknya, orang yang bersabar akan diberi ganjaran pahala yang besar kerana ia adalah satu sikap yang menunjukkan keimanan, ketakwaan yang tinggi terhadap penciptanya. Kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Kembali lagi kita bersama dalam rancangan Didik TV. Amboi, cantik sungguh cikgu berbaju songket. Kelihatan seperti pakaian tradisional orang Melayu. Adakah berkait dengan apa yang kita nak belajar seterusnya, cikgu? Mestilah Nisa, sekarang ni kita nak pelajari pula tamadun Melayu, dari mana asal usul dan apa hubung kait dengan etika dan peradaban. Tamadun Melayu adalah suatu tamadun kepulauan yang tertua. Ia berkembang dalam gugusan Kepulauan Melayu yang terletak di pelangkahan Khatulistiwa serta berpangkal daripada semenanjung Tanah Melayu yang meluncur daripada tanah besar benua Asia. Secara zahir, alam Melayu adalah gugusan pulau-pulau serta semenanjung Tanah Melayu yang didiami oleh rumpun bangsa Melayu semenjak zaman berzaman. Kepulauan ini serta lautan dan selat antaranya juga dikenali sebagai Nusantara. Inilah juga tanah air bagi rumpun bangsa Melayu yang berkongsi satu baka keturunan, persamaan adat resam, satu bahasa dan budaya
yang dipegang bersama. Baiklah, kita minta seterusnya pelajar kita untuk menerangkan apa itu etika dan adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu etika dan adat? Dalam membicarakan tentang sistematik dalam peradaban Melayu, ia secara umumnya amatlah berkait rapat dengan istilah adat. Adat dari segi bahasa adalah bermaksud kebiasaan ataupun sesuatu yang tidak bersifat kebendaan. Dari sudut istilah pula, ia dapat ditakrifkan sebagai satu sistem atau panduan tingkah laku yang diterima dan digunapakai secara turun-temurun dan diperakui oleh masyarakat akan amalannya sehingga dianggap sebagai satu tradisi yang perlu dilestarikan. Fungsi adat. Adat berperanan sebagai tiang seri bagi masyarakat Melayu kerana ia berfungsi sebagai yang pertama, panduan bagi masyarakat Melayu mengatur perilakunya di dalam pelbagai institusi seperti institusi sosial, politik, ekonomi, undang-undang dan sebagainya. Yang kedua, untuk menjamin dan memelihara keamanan, keharmonian serta kesejahteraan sosial agar kekacauan atau pergolakan dapat dielakkan. Kategori adat ada dua. Yang pertama adalah adat yang diadatkan dan yang kedua adalah adat resam. Okey, adat apa itu adat yang diadatkan? Peraturan, hukum dan undang-undang yang diwarisi turun-temurun serta dipatuhi oleh masyarakat di dalam menjalani kehidupan sosial mereka. Ia adalah cerminan kepada pemikiran masyarakatnya yang bijaksana dalam menentukan peraturan berinteraksi sesama manusia yang bermatlamatkan pemuafakatan, keburukan dan ketenteraman. Disebabkan faktor sebeginilah masyarakat Melayu menyanjung tinggi adat ini agar keadilan dan kedaulatan undang-undang itu terpelihara. Adat resam berbentuk lebih spesifik dan mengkhusus seperti kelaziman individu dari sudut perbuatan. Ini termasuklah segala jenis tingkah laku yang diamalkan oleh masyarakat Melayu seperti cara pemakaian, cara makan, tata tertib dan di hadapan orang tua dan sebagainya. Kepercayaan masyarakat Melayu ada 3. Pertama, animisme. Satu kepercayaan yang mana meyakini bahawa setiap benda mempunyai roh, memiliki kepribadian tersendiri serta mempunyai kuasa dalam menentukan nasib seseorang individu. 2. Hindu-Buddha berteraskan kepada keyakinan dengan kewujudan dewa-dewa yang berkuasa ke atas kehidupan manusia. Sistem kepercayaan Hindu-Buddha ini kuat mempengaruhi masyarakat Melayu pada zaman dahulu, terutama di kalangan golongan istana. Misalnya, raja-raja dipandang mulia kerana mereka dikatakan sebagai jelmaan dewa-dewa. Justru, mereka berhak diletakkan di kedudukan yang paling tinggi kerana statusnya bukan lagi dianggap taraf manusia biasa, tetapi status dewa. 3. Islam. Masyarakat Melayu sebenarnya lebih kuat dipengaruhi oleh agama Islam. Kedatangan Islam bukan sahaja mencetuskan revolusi dalam mengubah pandangan masyarakat Melayu tentang keyakinan mereka terhadap kewujudan roh-roh, semangat serta dewa-dewa. Bahkan, ianya sekaligus mengubah stratifikasi sosial masyarakat Melayu, iaitu daripada mempercayai bahawa raja itu adalah jelmaan dewa-dewa kepada khalifah, yakni wakil Tuhan di muka bumi. Maka, sebagai orang Islam, masyarakat Melayu berpegang kepada konsep tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakan dia dengan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya Tuhan pencipta dan selayaknya disembah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Nabi Muhammad SAW pula diimani sebagai Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan ajaran Islam, iaitu satu-satunya agama yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua sumber atau teras dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Melayu. Ini termasuklah penyerapan elemen Islam ke dalam aspek etika. Sistem nilai serta adat yang berlandaskan syariat Islam, yakni peraturan bersumberkan hukum Islam. Adat bersendirikan hukum, hukum bersendirikan syarak. Syarak bersendirikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Ya kata syarak, benar kata adat. Nilai-nilai etika peradaban Melayu. Dalam tamadun Islam, lahirnya sebuah etika peradaban Melayu. Antara nilai yang diamalkan ialah pertama, halus budi pekerti dan halus bahasanya. Dalam masyarakat Melayu diterapkan budaya sikap berlemah lembut, bersopan santun dan manis bahasanya dalam setiap baik-baik tutur kata. Keindahan budi bahasa ini jelas terpancar dalam khazanah sastra lisan orang Melayu. Kedua, memuliakan ibu bapa dan orang yang lebih tua.
Golongan ibu bapa adalah golongan yang paling dihormati dan disegani dalam masyarakat Melayu. Budaya Melayu menegah seorang anak itu untuk menderhaka kepada orang tuanya dan bertindak kurang sopan kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, kesetiaan kepada pemimpin, iaitu dengan memberikan taat setia kepada pemerintah atau pemimpin dalam setiap perkara yang makruf. Ia merupakan kewajipan dan tanggungjawab sebagai seorang rakyat. Yang keempat, mementingkan maruah dan harga diri, iaitu seseorang itu perlu menjaga nama baiknya agar nama baik ibu bapanya dan masyarakatnya juga terpelihara. Yang kelima, bermuafakat dan tolong-menolong. Permuafakatan dan tolong-menolong ini diamalkan sejak zaman berzaman. Tolong-menolong ini bukan sahaja dari sudut tenaga tetapi juga dari sudut buah fikiran. Yang keenam, amanah. Sikap amanah dalam setiap perbuatan juga antara elemen yang diterapkan dalam nilai-nilai etika peradaban Melayu. Yang ketujuh, mempertahankan serta membela keadilan dan kebenaran. Perjuangan mempertahankan kesucian Islam dan kedaulatan negara adalah suatu kewajipan yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim. Keharmonian masyarakat Melayu terpelihara dengan adanya nilai-nilai yang diterapkan sejak turun-temurun lagi. Kesimpulannya bahawa terdapat banyak persamaan dalam isu-isu etika yang dipraktikkan oleh kedua-dua tamadun Islam dan Melayu. Keduanya bertunjangkan Al-Quran dan As-Sunnah mendasari sumber etikanya. Yang ketiga, walaupun tamadun Melayu pada mulanya menerima pengaruh animisme serta Hindu-Buddha, namun ternyata prinsip-prinsip Islam lebih ditekankan dalam adat-adat yang menjadi garis panduan etika bagi masyarakatnya. Yang keempat, ciri-ciri inilah yang melonjakkan kedua-dua tamadun ini mencapai zaman kegemilangan berabad lamanya kerana ia bukan sahaja menekankan kemajuan dalam bentuk kebendaan, tetapi kemajuan dari sudut bukan kebendaan juga perlu seiring agar pembangunan dapat dikecapi secara holistik. Alhamdulillah, selesai tajuk kita untuk kali ini. Dan saya serahkan kembali kepada pengacara kita yang cantik molek. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Ruzianti, terima kasih kepada Nosri, Nurul Jannah, Zainoli, Muhammad Ashraf, Nur Farah Azira dan Nurul Huda. Terima kasih juga kepada anda yang menonton dari rumah. Saya doakan agar anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum, nampak gigi, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.